Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu di atas talian Zoom ini, ataupun kita dipertemukan oleh Allah yang menyaksikan di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Di mana pun anda berada, di mana pun kita berada, kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala daripada permulaan pengisian kita pada malam ini sehinggalah kepada penghujungnya. Malam ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh, ataupun seringkali kita namakan ia sebagai siri yang ketujuh, yang mana siri ketujuh pada malam ini kita akan menerangkan dengan lebih lanjut keterangan ayat yang kelima, yang mana ayat kelima ini kita telah pun pelajari sebahagian daripadanya pada siri yang keenam pada minggu yang lepas. Ayat yang kelima ini dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini ia bermaksud walaqad, dan pasti sesungguhnya, zayyannas sama'ad dunya, kami hiasi langit dunia, bimasabih, dengan pelita-pelita, iaitu merujuk kepada bintang. Kemudian Allah menyatakan lagi kepada kita, waja'alnaha, dan telah dijadikannya. Nya di sini merujuk kepada bintang yang Allah telah gunakan untuk menghiasi langit. Fungsi bintang yang kedua, waja'alnaha rujumal lisyayatin,
dan telah dijadikannya iaitu bintang-bintang itu rujuman sebagai rejaman untuk syaitan. Okay. Jadi perkataan waja'alnaha rujuman lisyayatin merujuk kepada fungsi kedua bintang yang telah Allah ciptakan bintang daripada dulu adalah untuk rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan-syaitan. Kenapa syaitan-syaitan itu mereka direjam dengan bintang-bintang ini? Apa yang telah mereka lakukan? InsyaAllah pada malam ini kita akan memperincikan maklumat tersebut berdasarkan ayat-ayat lain dalam surah-surah yang lain yang mempunyai topik yang sama seperti ayat yang kelima. Kemudian di hujung ayat yang kelima ini, Allah memberitahu kepada kita bahawa syaitan-syaitan ini, apa yang Allah nak buat kepada mereka. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Allah mengatakan, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ. Dan kami telah sediakan untuk mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni merujuk kepada syaitan, syaitan. Apa yang Allah telah sediakan untuk mereka? Azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir. As-sa'ir merujuk kepada nama neraka. Fungsi neraka seperti as-sa'ir adalah sebagai azab. Azab as-sa'ir Allah telah sediakan untuk siapa? Untuk syaitan, untuk syaitan. Tapi sebelum mereka dimasukkan ke dalam api neraka tu, maka syaitan-syaitan ini semasa di dunia ini, mereka telah direjam. Dengan apa? Dengan bintang-bintang. Seperti mana ayat yang kelima. Jadi saya harap penerangan ringkas ini berdasarkan terjemahan ayat ini dapat memberikan kita maklumat, kita faham ayat yang kelima ni, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Okey. Dia punya ringkasan dia adalah, ayat ini pertama Allah nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah menegaskan dengan sesungguhnya bahawa langit dunia ini, Allah cantikkan langit itu dengan Allah ciptakan bintang-bintang. Macam mana nak cantikkan langit dunia dengan bintang-bintang? Bintang-bintang itu dia bersifat berfungsi seperti masabih, iaitu lampu-lampu ataupun pelita-pelita yang mengeluarkan cahaya. Kita pada minggu lepas, kita telah berhenti, kita dah belajar sampai masabih. Betul? Kita berhenti dekat sini. Okey, tapi kita belum lagi belajar potongan ayat yang berikutnya, iaitu waja'alnaha rujuman lisyayatin sampailah hujung ayat. Jadi insya-Allah pada malam ini, siri yang ketujuh, kita akan menghabiskan mentadabbur ayat yang kelima. Ringkasan ayat ini secara hubung kait dia, cuba kita tengok hubungan di antara ayat dengan ayat. Ni kenapa ayat? Saya tersilap ni kejapnya. Kan ayat 7 ni kejap ya. Saya terbalik. Ini bukan ayat nombor 78 ni, salah ni. Ni ayat yang sebelumnya kan. Ni ayat yang keempat kan. Kita tengok ayat yang kelima ni. Tengok gambar diagrams ni. Ayat yang kelima ni yang kita baca tadi ni. Kita baca tadi ayat yang kelima. Ia ada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Ayat sebelum ni Allah Ta'ala cerita tentang
ayat nombor berapa? Ayat nombor 3 kan? Ayat nombor 3 dengan ayat nombor 4. Okey, ayat nombor 3 nombor 4 kita telah belajar. Sekejap ya, saya nak kena kontrol suara sebab ada yang berbunyi sesuatu. Okey. Okey. Pada ayat sebelum ni ke saya yang bunyi ni, saya dengar macam bunyi sesuatu. Ya. Okay. Okay. Ayat sebelum ni kita telah belajar bahawasanya Allah Ta'ala menyebut tentang 7 langit. Okey, ayat 3 dan 4 fokus utamanya tentang 7 langit. Okay. Kemudian ayat yang kelima, Allah Ta'ala masih lagi menceritakan tentang langit. Tapi yang Allah nak kita semua ambil maklum, Allah nak kita semua perhatikan pada langit yang pertama daripada 7. Okey, Allah tak suruh tengok langit kedua, ketiga, keempat. Tapi Allah kata tengok langit pertama saja. Iaitu pada langit dunia namanya. Pada langit dunia ni, Allah sebut tentang bintang-bintang. Kita telah baca tadilah. Okey, yang mana bintang-bintang ini, dia ada 2 fungsi. Okay, kalau tengok carta ni, moga-moga dia mudah. Kalau tak ada dalam nota tu, kadang-kadang saya banyak update maklumat dekat nota, saya minta tuan-tuan salin lah. Okey. Maka dekat bintang-bintang ini, Allah Ta'ala cerita pada ayat yang kelima fungsi yang pertama. Sebagai apa? Sebagai mencantikkan langit tu. Dan yang kita nak bincang malam ni yang fungsi kedua. Saya buat bentuk diagram macam ni supaya lebih nampak isi kandungan ayat 5. Malam ni kita nak bincang fungsi yang kedua. Tentang apa? Tentang bintang. Maknanya malam ni kita masih lagi mentadabbur ayat tentang bintang-bintang yang Allah telah sebutkan di langit dunia. Okay. Selepas habis tajuk bintang-bintang, untuk fungsi yang kedua, insya-Allah kita akan pergi ke akhirat. Kita akan tengok dekat Allah bawa kita tentang azab neraka. Okay, azab neraka. Yang azab neraka itu Allah telah ciptakan neraka tu untuk siapa? Untuk para syaitan. Para syaitan. Okey, tuan-tuan jelas apa yang kita nak belajar pada malam ni. Saya ulang sekali lagi, yang kita nak belajar adalah fungsi kedua tentang bintang-bintang dan kita nak belajar tentang Allah telah menciptakan neraka untuk para syaitan. Adakah syaitan sahaja yang akan Allah masukkan ke dalam neraka? Dia akan timbul persoalan di sini. Siapa lagi yang Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka? Adakah hanya syaitan? Nak tahu siapa dia yang duduk selepas pada syaitan? Kita kena baca nanti ayat nombor 6. Okay, insya-Allah. Waktu kita baca sekejap lagi ayat nombor 6, kalau kita sempat, Allah masih lagi cerita tentang azab neraka. Tapi azab neraka dekat sini, dia merujuk kepada satu lagi penghuni. Siapakah mereka itu? Nantikan ayat yang ke-6. Tapi kita fokus dulu ayat nombor 5. Jelas? Kenapa Allah sebut syaitan dulu? Yang Allah sebut neraka, Allah telah ciptakan neraka dah ada. Wa'atadna. Kata Allah, kami telah ciptakan neraka. Kenapa Allah sebut mula-mula untuk syaitan? Kenapa? InsyaAllah kita akan rungkaikan persoalan tersebut pada malam ini. Sebelum kita nak bincang tentang neraka As-Sa'ir yang Allah sediakan untuk para syaitan, mari kita
habiskan terlebih dahulu fungsi kedua bintang itu sebagai rujuma lisyayatin. Baik, kita teruskan. Okay, ya. Kita terang pada minggu lepas. Tak perlu saya ulang balik semula. Okey. Sekarang kita nak mencari jawapan. Kenapa syaitan-syaitan ni Allah nak rejam mereka dengan bintang-bintang? Okey, kenapa? Okey. Tahu jawapan dia? Okay. Untuk tahu sesuatu jawapan, tidak boleh hanya berpada pada surah itu sahaja. Kalau tuan-tuan nak cari jawapan kenapa mereka direjam, tuan-tuan takkan dapat jawapan tu dalam suratul Mulk. Oleh sebab itu, kaedah nak memahami sesuatu ayat, kita memerlukan ayat-ayat lain yang menerangkan ayat yang sedang kita bincangkan. Oleh kerana itu, untuk memahami tentang kenapakah Allah menyediakan bintang-bintang untuk merejam syaitan-syaitan, okey, kita kena rujuk surah yang lain. Okey, ada tiga surah rujukan utama untuk menjelaskan mengapa syaitan itu dia direjam. Okey. Surah yang kita akan bincangkan mula-mula, kita kena rujuk terlebih dahulu surah Al-Jin. Okey, dalam nota ada maklumat tersebut. Kita akan rujuk dulu suratul Jin ayat 8 sehingga ayat nombor 9. Kemudian kita akan rujuk kepada suratul Hijr ayat 16 dan 18. Kemudian kita akan kukuhkan maklumat itu dengan ayat suratul Saffat ayat 6 hingga ayat nombor 10. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan sempat membaca nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan sebelum tuan-tuan hadir ke kelas pada malam ini. Kan? Siapa yang dah baca sebelum dia datang ke kelas? Ataupun ramai yang tak baca? Ataupun tak sempat lah Ustaz, kelas lepas satu tak dan makcik nak baca. Tak apa, tuan-tuan perempuan. Tak apa, saya faham sangat. Tak apa. Tapi malam ni, siapa yang dah baca mungkin dapat mengukuhkan lagi maklumat dia. Okey, sebelum kita nak cerita tentang mengapakah mereka akan direjam dengan bintang-bintang tersebut, maka izinkan terlebih dahulu untuk kita menerangkan apakah maksud syaitan. Orang Melayu sebut syaitan. Sebenarnya pronunciation dia adalah syaitan. Okey. Apa itu syaitan? Kalau banyak syaitan, syayatin. Okey, syaitan. Apa itu syaitan? Okey, kita belajar dulu. Apa itu syaitan? Syaitan, kalau kita rujuk dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ada seperti gambar di bawah tu. Nampak tak? Qamus Al-Quran. Lepas tu kalau nak faham ayat Quran, perlu ada qamus. Perlu ada dictionary yang digalakkan untuk rujuk. Inilah Al-Mufradat fil Gharibil Quran. Yang mana penulis qamus ini, Al-Mufradat ini, Al-Gharib Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan perkataan syaitan itu adalah daripada perkataan syaqona. Syaqona. Bermaksud apa? Apa maksud syaqona? Ay taba'ada. Yang bermaksud jauh. Okay, lepas ni kalau orang tanya, syaitan tu apa ibu? Oh, syaitan tu dia berasal daripada kalimah syaqona.
Yang syafona ni membawa makna taba'ada, iaitu jauh. Syaitan yang mengertikan jauh. Syaitan dikaitkan dengan dijauhkan. Itulah syaitan. Okey, tapi belum habis lagi. Jauh dari apa? Okey. Kita rujuk dalam komentar yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam buku Sirah Adam alaihi salam. Buku ni, kita tengok gambar di bawah tu kan, kisah Nabi Allah Adam. Siapa yang nak belajar tentang kisah Adam daripada A sampai Z, daripada Adam itu sebelum Allah cipta dia, sampailah Adam tu wafat, tuan cari buku ni. Tajuknya begitulah. Rupanya kisah Nabi Allah Adam alaihissalam yang telah diterjemahkan daripada kitab Arabnya Sirah Adam. Dalam kitab ni, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau telah membuat beberapa bab menerangkan apa itu dimaksudkan jin, apa itu maksud syaitan, apa beza syaitan, apa beza jin, apa makna iblis. Sebab kalau kita belajar kisah Adam, mesti dekat dengan iblis. Maka orang dah confused. Apa tu iblis, apa tu syaitan. Jadi dalam buku ni ada diterangkan. Okey. Tetapi saya kita nak ambil maklumat, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah ta'ala alaih, beliau mengatakan syaitan merupakan sifat yang disandarkan kepada sesuatu. Dia bukan nama individu, dia bukan nama makhluk yang tertentu. Okey, jelas ya? Dia adalah sifat bagi makhluk yang tertentu. Tapi dia bukan nama. Dia adalah sifat yang disandarkan kepada sesuatu. Okey, maka apa makna syaitan tu? Jadi kalau kita ambil ulatan Al-Gharib Al-Asfahani tadi, syaitan ni dia bermakna syatana, jauh. Maka jauh dari apa? Syekh Salah Abdul Fattah mengatakan jauh dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu namanya syaitan. Siapa-siapa yang dia ingkar kepada Allah, kan, dia memang tak nak mentaati Allah, maka ia akan disifatkan, ia akan dinisbahkan kepada gelaran syaitan. Jelas ya? Jadi syaitan ni dia bukan individu tertentu atau makhluk yang tertentu, tetapi dia sifat yang dipakaikan, yang diletakkan pada mana-mana makhluk Allah yang dia jauh daripada mentaati Allah. Maka orang kafir, orang kafir, mereka sangat layak dipanggil syaitan. Cuma dalam kita dakwah janganlah kita panggil dia pula, hai setan. Taklah, tapi setiap orang kafir dia mendapat gelaran syaitan. Sebab apa? Sebab mereka jauh daripada mentaati Allah. Maknanya orang kafir saja mereka ada pangkat apa? Syaitan. Kenapa mereka dipanggil kafir? Sekejap lagi ayat 6 kita akan kupas apa makna kafir. Tapi kita fokus dulu ayat nombor 5. Okey, tuan jelas di sini apakah makna syaitan? Okey, kalau ada soalan, tuan boleh terus bertanya. Saya bukakan terus audio dia. Okey, pelan-pelan kita belajar. So, slowly and steady, tenang, relax, tarik nafas panjang-panjang, Okey, belajar perlahan. Tak perlu terkejar-kejar. Okey, supaya tuan-tuan dan puan faham, baca Quran, lepas tu boleh sampaikan pula kepada orang lain. Kita belajar ni kita nak faham, lepas tu kita nak ingat sampai bila-bila. Kan? Jadi senang. Lepas tu saya mengambil pendekatan pelan-pelan dalam kita mempelajari sesuatu ayat. Kan? Bukan orang kata
baru ayat 5 ke? Dah 7 minggu dah. Tak habis-habis lagi. Kalau siapa-siapa yang nak belajar terkejar-kejar macam tu, saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi itu bukan pendekatan yang saya gunakan. Lepas tu kadang belajar, kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Okey. Okey, jelas ya kat situ? Okey, sekarang kita pergi kepada jawapan. Kenapa syaitan tu Allah nak rejam mereka? Okey, mari kita baca. Kita tengok dalam surah Al-Jin. Jom, kita tengok dalam surah Al-Jin. Okey. Dalam suratul Jin, ayat 8 dan ayat 9. Muka surat 263 ayat 8 dan 9 ni. Okay, surah Jin. Dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang apa jin cakap. Okay, maksud dia, kalau siapa-siapa nak tahu jin sembang apa dengan Nabi, jin cakap apa. Kalau orang nak tahu alam jin, kalau orang nak tahu jin ni macam mana kan, bacalah surah Jin, fahamkan surah Jin, dapatlah maklumat tentang jin tu apa. Sebab surah Jin, surah para jin, mereka menceritakan tentang alam mereka. Lepas tu nak belajar pasal jin, surah Jin kena dikhatamkan. Dapatlah maklumat dia pasal jin. Okey, ayat 8. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Okey. Jin, Allah Ta'ala ceritakan pada ayat 8, mereka mengatakan, dan sesungguhnya kami itu adalah jin dah, telah cuba mengintai langit. Maksudnya mereka nak berada di langit-langit. Tiba-tiba dia kata, fawajadnaha. Lalu kami dapati di langit itu muliat, penuh. Penuh apa? Harasan syadidan. Ada pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Rupa-rupanya jin ni ketika dia nak berada di langit-langit, mereka naik ke langit ni, tiba-tiba mereka dapati di langit-langit itu ada security yang sangat kuat. Siapa dia? Para malaikat. Lepas tu pula, bukan sekadar ada para malaikat. Di situ ada wasyuhuba, iaitu tahi-tahi bintang. Ni, tertinggal huruf I tu. Syuhuban adalah meteor. Cuma wallahu a'lam, saya nak sebut hakikat sebenar-benarnya, Allah je yang tahu. Tapi untuk kita faham, dia adalah yang bintang yang kita belajar ayat 5 tadi. Ingat tak? Bintang yang Allah ciptakan untuk menghias langit. Bintang itulah yang Allah gunakan untuk merejam syaitan-syaitan ni. Tapi adakah bintang tu seketul? Ini dikaitkan dengan api-api pada bintang lah. Okay, kalau kita tengok dalam kamus, tahi bintang didefinisikan sebagai meteor. Allah je yang tahu macam mana lah. Kan, adakah sama ke macam meteor yang kita pernah dengar, yang pernah kita tengok? Allah saja yang tahu. Tapi ia dikaitkan dengan bintang yang Allah ciptakan tadi. Okay. Maknanya, berdasarkan ayat 8, kita mendapati bahawa jin, kan? Jin, dia cakap, dia nak pergi dekat langit-langit, tiba-tiba dia dapati ada para malaikat dan didapati ada tahi-tahi bintang, meteor tadi, yang Allah telah siap-siap sedia untuk mereka. Okey. Lepas tu, ayat 9 Allah bagi tahu. Wa anna, Allah bagi tahu sekejap. Saya tengok saya punya nota catatan saya. Okey.
Dia kata wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Mereka kata dan sesungguhnya kami dulu. Perkataan kunna maknanya dia kata kami dulu, jin tu kata. Jin tu kata, dia kata kami, dia kata kami ni dulu. Kenapa dia cakap kami ni dulu? Kejap lagi saya akan terangkan. Dia kata jin ni, dia kata kami ni dulu, dia kata kami dapat duduk dekat tempat-tempat di langit tu. Untuk apa? Lisana'. Untuk mendengar. Mendengar apa? Mereka nak dengar apa? Okey, nanti kita akan kupas, kita akan kukuhkan maklumat ni dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak faham ayat Quran, kita takkan boleh faham kalau hanya semata-mata ayat Quran saja. Kita juga perlu memerlukan hadis Nabi SAW yang terangkan. Tak apa, nanti saya akan paparkan hadis Nabi itu. Okey, dia kata, kami dulu ni boleh duduk dekat langit-langit ni untuk kami mendengar. Dia kata, dengar apa? Dengar tu dikaitkan dengan wahyu. Sekali saya akan cerita macam mana dia curi dengar tu. Lepas tu dia kata, فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ. Dia kata, tapi sekarang ni dia kata, siapa yang cuba nak dengar berita-berita di langit tu, dia kata, يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Tentu dia akan menemui tahit-tahit bintang yang sedang menunggu-nunggu dia untuk dia apa? Itu yang ambil ayat 5 tadi tu. Rujuman lisyayatin. Untuk merejam dia. Rupa-rupanya ayat yang kelima yang kita baca tadi tu, yang Allah mengatakan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kita ambil ayat suratul jin ni, baru kita tahu sedikit sebanyaklah bahawanya taib bintang tu Allah jadikan sebagai rejam. Sebagai rejam. Nama khusus yang bintang tu nak dilontarkan, yang nak direjam, dalam ayat ini diletakkan dengan istilah apa? Syuhuban. Kali ini kita jumpa perkataan syihaban. Sama lah. Ini nama spesifik pada bintang yang Allah gunakan untuk apa? Rujum, melempar syaitan-syaitan tadi. Okey, dapat? Cik tuan-tuan, tulis dia punya spesifik nama dia. Okey, dia panggil syuhuban. Siapa yang akan melempar kepada mereka tu? Ni ayat disebut ada harasan syedidan. Ada pengawal-pengawal. Pengawal ni siapa? Adalah malaikat. Sebab itu kita jemput tentang belajar pasal malaikat. Kalau tak nak tahu apa yang berlaku di langit, ikuti kelas para malaikat. Kita akan tahu erti apa yang berlaku di langit. Kalau kita tak belajar, kita tak akan dapat melihat. Kita tahu dekat dunia je kita nampak kan. Tapi kalau kita belajar dalam malaikat, kita akan dapat tahu kerajaan Allah di langit. Sikit sebanyak kita dapat dari dekat sini. Okey, jelas ya? Okey. Kemudian kita sambung lagi. Maknanya berdasarkan ayat ni, mereka ni jin ni dulu dia boleh mencuri dengar berita langit. Berita langit tu berita apa? Tapi sekarang mereka dah tak boleh dah. Dia kata al-ana, tapi sekarang siapa yang cuba curi dengar, Allah akan lontar dengan syuhuban. Syihaban tu maknanya bintang yang kita belajar pada ayat yang kelima. Okey. Tak habis lagi bincang ni. Adakah mereka memang tak boleh dengar langsung? Lepas tu kenapa mereka nak curi dengar? Okay, ni kita akan bincangkan. Okey, jadi kalau faham ni nanti baca ayat 5 suratul Mulk, masya-Allah. Kan? Allah bawa kita naik ke kerajaan Allah di langit.
apa yang sedang berlaku. Apa jin-jin ni sedang buat. Supaya kita nampak besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jelas ya? Okey. Daripada hadis ni, daripada ayat Quran ni kita tahu. Dulu mereka boleh curi dengar. Sekarang, waktu sekarang tu, maksudnya waktu zaman Nabi tu, mereka dah tak boleh nak dengar. Kalau orang tanya, macam mana hang tahu? Ni ayat 8 dan 9 bagi tahu. Kalau nak tahu lagi, dia ada hadis lain. Cuma hadis tu saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak sempat nak tulis. Tapi tak apa, saya sebutkan tentang perempuan ni, kita dengar baik-baik. Kita dengar baik-baik hadis ni. Sebab kita takkan boleh cerita benda gaib kalau hanya cakap kosong. Tak boleh. Kita perlu bersandarkan kepada dalil. Okey. Ada hadis sahih. Riwayat At-Tirmidzi. Kita tulis. Riwayat At-Tirmidzi ataupun boleh ditulis At-Turmuzi. Nombor hadis dia 3324. Jangan jadi nombor ekor pula. Ini nombor hadis yang ada sebut tentang jin. Dia nak curi berita langit tu, nombor hadis dia 3324. Riwayat Tirmidzi, statusnya sahih. Okey. Riwayat lain, perawi lain yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca tentang yang mereka tak dapat dengar berita langit tu setelah Nabi diutuskan oleh Allah adalah riwayat An-Nasa'i. Tulis An-Nasa'i dalam kitab Sunanul Kubra, nombor hadis 11626. 11626. Juga riwayat Imam Ahmad, nombor dia 2482. 2482. Okey, dah tulis sumber hadis dia. Penting pertama sumber hadis. Rujukan sangat penting. Dalam agama tak boleh sembang tentang perkara-perkara gaib, berita langit ke syurga ke neraka ke alam kubur ke apa ke, mesti kena ada dalil. Tak kira hang siapa yang bercakap. Faham tak maksud saya? Tak kira siapa pun menyampaikan, dia mesti kalau dia masuk bab perkara-perkara gaib ni, dia perlu berlandaskan kepada dalil. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar, kita ikut di mana-mana kelas pun, kalau kita dengar perkara gaib, tuan-tuan berhak untuk bertanya. Ada tak sumber dari mana? Okey. Supaya tuan-tuan dapat maklumat yang sahih. Okey. Hadis yang saya sebut tadi ni, saya sebut ringkasan dia saja. Okey. Hadis ni, Nabi SAW cerita pada kita. Cuma saya minta maaf nak, saya susun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Tak sempat saya nak letakkan dalam nota. Jadi tuan-tuan salin salin. Sebab apa kita sediakan nota? Kadang-kadang kita bimbang. Kan? Dia dengar lain, dia tulis lain. Kadang-kadang dia jadi lagu tu. Sebab kalau kita ada nota hadis ni, kadang kita cuma nak, dah ada nota tu senang. Dia boleh nampak hadis tu, tulisnya betul dan sebagainya. Okay, tapi tak apa. Okey. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Nabi kata dulu jin ni, dia boleh naik ke langit-langit untuk mendengar berita wahyu. Wahyu. Wahyu dari siapa? Tentulah wahyu dari Allah. Saya akan tunjuk hadis dia. Jadi mereka ni, apabila mereka nak naik ke langit, mereka nak menerima berita wahyu, mereka buat apa tau? Lepas mereka dengar pasal wahyu yang Allah Ta'ala sebut pada malaikat ni, maka mereka curi dengar. Yang masa dulu mereka boleh naik ke langit, mereka boleh curi dengar. Tidak ada halangan seperti mana setelah Nabi diutuskan. Okey, cerita dia. Lepas tu
apabila Nabi SAW telah Allah utuskan. Kan? Quran turun, Allah utuskan Nabi SAW. Nabi kata dalam hadis ni, mereka dah tak boleh dah nak lepak-lepak dekat langit tu. Mereka dah tak boleh dengar dah. Jadi apabila mereka tak boleh nak mencuri dengar, kita kuatkan tadi dengan surah Jin kan? Nanti saya akan kuatkan dengan surah Safat dengan Hijr. Apabila mereka dah tak boleh mendengar secara bebas seperti sebelum ini, maka mereka membuat laporan kepada iblis. Dia buat laporan kepada iblis, fadzakaru zalika iblis. Maknanya daripada hadis kita belajar syaitan dia berbeza dengan iblis. Sebab tu saya sebut tadi, syaitan dia adalah sifat bagi makhluk yang tertentu. Tadi kita belajar surah Jin. Jin cakap kan? Yang mereka dah tak boleh nak dapat berita langit. Apa perkaitan jin dengan ayat 5 syaitan tadi tu? Sat sebut jin, sat sebut syaitan. Kan? Jangan pening. Sebenarnya jin ada syaitan. Maksudnya syaitan ni mereka daripada kumpulan jin. Syaitan dia daripada kumpulan jin. Maknanya jin yang jauh daripada mentaati Allah, mereka akan dapat gelaran syaitan. Lepas tu kita terangkan tadi apa makna syaitan. Jelasnya, sebab tak mau ulang dah. Lagi orang duk tanya lagi. Okay, faham kan? Syaitan daripada kumpulan jin. Kalau jin yang dia jauh daripada mentaati Allah, mereka akan digelar syaitan. Faham tak? Kalau jin yang baik, dia tak adalah geraran syaitan lah. Sebab tu kita definisikan dulu syaitan tu apa. Jelas. Tiba-tiba baca hadis ni, riwayat Tirmizi tadi, yang kita sebut nombor hadis 3324, Nabi SAW sebut syaitan tadi ni, yang jin tadi, yang digelar dia syaitan, no? Mereka tak dapat dah nak mendengar berita wahyu dari langit seperti sebelum ini. Maka mereka melaporkan kepada iblis. Kan? Yang mana sebelum ni kata Nabi, walam takunu nujuma yurma bihi qabla dhalika. Yang mana sebelum ni tak ada pun bintang-bintang ni digunakan untuk melempar mereka. Maknanya mereka tak sebebas seperti dulu. Tapi kita baca surah Jin tadi, naik, tiba-tiba ada pengawal, lepas tu ada pula syuhuban. Okey. Apabila mereka mengadu kepada iblis, iblis kata apa? Iblis kata, faqala lahum iblis. Iblis berkata kepada mereka, ma hadza illa min amrin qad hadatha fil ardi. Dia kata, mesti ada sesuatu ni. Mesti ada sesuatu yang berlaku dekat muka bumi ni. Dia kata, tentu ada benda yang berlaku. Maka iblis buat apa? Hadis tu kata apa? Faba'atha junudahu. Maka iblis dia pergi hantar tentera dia. Ini bermakna iblis dia adalah jin yang paling jahat sekali. Dia chief lah. Maka tentera dia tu adalah syaitan. Daripada kumpulan jin. Iblis dia daripada jin. Jelas iblis dia daripada jin. Maknanya jin yang paling jahat sekali adalah iblis. Jadi iblis ni, dia ada tim dia. Dia ada anak-anak buah dia, tentera dia. Itu dah dipanggil syaitan. Jadi Nabi kata, dia utuskan. Maka iblis tadi, dia utuskan tentera dia. Fawajadu. Maka mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buat apa? Qaiman, sedang berdiri, yusalli bainal jabalaini. Rupanya mereka mendapati Rasulullah tengah solat di antara dua bukit. Yang bukit itu adalah bukit di
Mekah. Jelas tak? Lepas tu, tentera-tentera iblis tadi ni, dia pergi lapor kepada iblis, falaquhu faakhbiru hadal hadathul lati hadathatil ardi. Dia beritahu pada iblis, rupa-rupanya yang menghalang kita nak mencuri berita wahyu di langit seperti sebelum-sebelum ini, dia kata sebab ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran. Okay. Ni bukan saya reka-reka, tak ya. Ni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar cerita tu macam syok je kan. Kadang orang kata, seronok aku tak pernah dengar. Seronok tu seronok. Tapi nak jadi sebagai ilmu, maka kena tanya dulu. Sumber ni dari mana? Macam mana ustaz tahu? Dapat dari mana? Tanya, belajar. Lepas tu kita belajar, kita bertanya. Lepas tu saya sebut sumber hadis tadi. Kalau saya tak sebut sumber hadis pun, kalau saya tak sebut sumber hadis lah, tentu tuan percaya kan? Sebab orang kita ni dia percaya ke ustaz-ustaz dia. Ustaz tu sembang deras ustaz tu. Ustaz tu goreng. Kita pun tulis ustaz tu. Jangan. Kita belajar ni, ustaz tu sebagai orang tengah sahaja yang membawa kita kepada Al-Quran, bawa kita kepada hadis. Tapi nak dapat satu maklumat ni, maka kita kena dapat daripada mulut penyampai tu, dia ambil mana maklumat ni? Ustaz ni ambil mana maklumat ni? Saya selalu sebut pada tuan-puan, supaya kalau tetap tak belajar dengan saya pun, tetap belajar dengan siapa-siapa guru, kita digalakkan berguru ramai. Tapi tetap tahu disiplin apa. Dengar ustaz tu sembang, syoknya dia sembang, tulis nota tu, panjang tulis, bla 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 bla. Tapi tak diletakkan sandarannya. Dia tak letakkan sumber je. Jadi kita tak boleh nak pegang maklumat itu, melainkan kita bertanya dulu. Dari mana sandaran dia? Jelas tuan-puan? Faham maklumat ni. Okey. Lepas tu, habislah hadis tadi tu. Maknanya kita dapat jawapan. Daripada hadis ni, daripada ayat yang kita baca surah jin ni, sebab kalau kita baca surah jin saja, kita tak dapat jawapan. Kenapa mereka dah tak boleh nak dengar berita langit tadi? Kan syaitan dia kata apa? Jin kata apa? Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kan? Lepas kita baca hadis tadi, sebab itulah nak faham ayat Quran tak cukup dengan ayat Al-Quran semata-mata. Tadi kita dah belajar. Nak faham satu ayat tak cukup dengan ayat tu semata-mata. Cari ayat lain. Dah jumpa ayat lain pun tak jelas lagi. Maka kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi lah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jelas? Okey. Sekarang saya nak tunjukkan satu hadis lain. Okey. Lepas kita baca hadis, baru kita baca tafsiran. Boleh tuan-tuan saya teruskan lagi ni? Boleh tuan-tuan Dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh Ustaz, jelas. Jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Okey, tak apa, dah cukup. Okey, betul jelas ya? Okey, syukur alhamdulillah. Okey. Hadis yang saya nak paparkan ni, saya mohon maaf banyak-banyak. Saya baru tambah. Masih selalu macam tu. Saya memang tu saya susah nak buat buku kan, nak terbit buku payah. Tak kira saya nak buat kan, ada je nak tambah. Tu yang sampai tak payah buat lah buku ni, tak payah terbit lah, tak payah buat lah. Orang lain duk tulis banyak buku. Sebab susah, saya ni jenis takut. Jenis takut nak bagi satu maklumat yang bimbang, tersalah, bimbang, terkurang. Macam tu. Lepas tu kalau bagi nota, tiba-tiba baca balik, ada benda nak tambah lah. Jadi saya minta maaf awal-awal pada tuan-tuan dan puan. Hadis ni tak ada. Tapi tak apa. Nanti saya bagi tuan-tuan nota updated. Okey, kita jangan bimbang. Okey, penting tuan-tuan dapat maklumat tu yang benar. Okey, begini. Ada hadis riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni pertama kita kena tahu dulu. Dia hadis riwayat Bukhari. Okey. Kita baca hadis ni,
kita akan dapati ada maklumat, penambahan maklumat. Okey, mereka dengar wahyu apa? Okey, jom kita tengok. Saya terus pergi kepada terjemahan hadis ni lah. Okey, tengok pada terjemahan hadis. Okey, mari kita tengok hadis ni. Sabda Nabi SAW yang bermaksud. Okey, siapa yang nak tengok matan hadis tu yang Nabi sebut dalam bahasa Arab tu, saya dah letakkan dekat nota ni lah. Okey, kita tengok dia punya terjemahan dia ya. Okey, apa kata Nabi SAW? Yang bermaksud, apabila Allah Ta'ala menetapkan suatu urusan di langit, maknanya wahyu. Ya, sebab Allah Ta'ala ni, dia akan turunkan wahyu. Dia akan perintahkan sesuatu kepada para malaikat. Maka para malaikat dia memukulkan sayap-sayap mereka. Malaikat ni kenapa dia pukul? Dia macam kembang-kembangkan sayap-sayap dia tu. Kenapa sebenarnya? Mengepak-ngepakkan sayap dia. Sebenarnya, kata Nabi SAW, itulah tanda ketundukan mereka terhadap firman Allah. Maksudnya Allah Ta'ala dia nak suruh buat sesuatu. Allah Ta'ala nak minta buat sesuatu urusan. Maka mereka tanda tunduk, patuh pada Allah. Boleh lihat pada kepak-kepak mereka. Kalau kita tak baca hadis ni, tak belajar pasal malaikat, kita tak tahu pun apa yang berlaku di alam langit sana. Lepas tu kita buat satu modul untuk kenalkan para malaikat. Sebab kalau kita boleh kenal malaikat, kita akan bawa kita pada mengenal Allah. Kenapa Tuhan kata biyadihil mulk? Kan di tangannya itu adalah al-mulk pada ayat pertama kan. Okay. Lepas tu hadis ni kata macam mana para malaikat ni dia dengar wahyu Allah Ta'ala tu. Kita jangan duk faham wahyu ni macam ayat Quran je. Kita jangan faham macam tu. Apa saja daripada Allah yang Allah nak bagi tahu pada malaikat, dia panggil juga dengan wahyu Allah. Jadi Allah Ta'ala ni, cara malaikat ni, dia dengar wahyu perintah Allah Ta'ala tu, dia akan dengar firman Allah, kata Nabi, seperti bunyi rantai di atas batu yang licin. Mereka dengar macam, kita dengar bunyi rantai kan, rantai besar, dengar bunyi rantai yang duduk, bunyi rantai lah. Seperti mana rantai itu ditarik di atas batu. Itulah mereka, Nabi kata, umpama mereka mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca hadis lain tuan-tuan, Allah. Lepas tu saya ikut kata malaikat. Saya akan kongsikan semua hadis tu. Ini di antara hadis yang kita akan belajar lah. Kan? Kalau kita baca dalam hadis lain, mereka jatuh pingsan tuan-tuan. Para malaikat ni, kalau Allah Ta'ala nak sampaikan satu maklumat, mereka pingsan. Punya beratnya arahan Allah, apa yang Allah nak suruh ni tuan-tuan. Mereka tahu perintah Allah Ta'ala ni sampai mereka pingsan. Itu kita baca hadis lain lah, tapi kita tak ringkaskan. Mereka dengar firman Allah Ta'ala ni umpama bunyi rantai di atas batu yang kecil. Apabila mereka dah mula hilang takut kan. Tuan-tuan, sebab tu saya kata, kalau kita kenal malaikat Allah, kita kenal Allah Ta'ala. Jadi lepas mereka dah tenang, dah dapat tenang, selepas mereka dah dapat ketenangan, mereka dah hilang dah rasa takut tentang perintah Allah Ta'ala ni. Sebab perintah Allah Ta'ala mereka tahu. Kan nak bawa perintah Allah, nak jalankan perintah Allah Ta'ala ni, ya Allah, satu benda yang sangat berat. Jadi lepas mereka hilang daripada pasal takut tadi tu, maka mereka pun berkata, apa yang Allah Ta'ala tu perintahkan? Apa yang Allah Ta'ala tu perintahkan? Kalau kita baca hadis lain, kan, malaikat-malaikat yang utama ni, macam Jibril, macam malaikat pembawa arash ke, malaikat Mikail ni, mereka ni, Allah Ta'ala, apabila mereka mendengar perintah dari Allah, kan, lepas mereka dah lama sikit, dah tenang, dah hilang, dah takut, maka mereka pun mulalah berani tanya, apa Allah perintah tu? Apa yang Allah perintah tu? Maka mereka menjawab. Mereka menjawab apa? Perkataan yang benar. Dia adalah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ni para malaikat yang ditanya oleh malaikat-malaikat lain. Allah Ta'ala perintah apa? Allah Ta'ala suruh apa? Apa yang nak kena buat ni? Maka malaikat-malaikat yang dapat berita tu dari awal dari Allah, mereka mengatakan, ini adalah perkara yang benar. Allah tu dia adalah Al-Ali. Allah tu adalah maha tinggi lagi maha besar.
Waktu malaikat tu nak sampaikan kepada malaikat lain, dekat situlah didengari oleh pencuri dengar. Siapa tu pencuri dengar? Syaitan-syaitan tadi tu lah. Okay. Lepas tu, kata Nabi SAW, adapun para pencuri dengar ni, sebahagian di atas sebahagian yang lain, kata Sufyan Ibnu Uyainah yang meriwayatkan hadis ni, dia tunjukkan tangan dia umpama nak mereka ni saling bekerjasama. Maksud dia apa? Dia nak tunjuk, dia tunjuk antara dia renggangkan jari-jari, dia nak kata, kan dia ambil jari kan, jadi contoh kita ambil jari 5, dia nak menunjuk jari pertama pergi jari kedua, kedua pergi 3, 3 pergi 4, 4 pergi 5. Apa maksud dia? Dia miringkan tangannya dan dia renggangkan jarinya. Sufyan Ibnu Uyainah, dia nak terangkan hadis ni, dia ambil tangan dia, dia renggang-renggangkan jari dia. Okay, kita baca hadis lepas tu, kita akan jumpa. Syaitan yang dengar tadi tu, syaitan yang dengar maklumat tadi tu, dia dengar yang malaikat-malaikat sembang tadi tu, mereka buat apa? Mereka terus sampaikan. Mereka terus sampaikan. Dia pas seorang-seorang, dia pas. Syaitan kat bawah, ambil maklumat ni. Syaitan lagi ambil maklumat ni. Syaitan ni ambil maklumat ni. Tengok Nabi kata apa? Dia yang mendengar kalimat itu lalu menyampaikan kepada yang bawah ni. Kemudian dia menyampai lagi ke bawah. Dia sampaikan. Dia paskan berita tadi. Kalau macam kita akan WhatsApp kan. Oh, ini satu maklumat ni. Satu maklumat. Tambah dulu dia cepatlah. Sampai. Sampailah kata Nabi SAW. Sampailah berita yang mereka dengar daripada malaikat duk sembang-sembang tadi tu, sampailah ia kepada lidah tukang sihir ataupun dukun. Okay. Yang ini saya cerita nanti ke hujung ni. Maknanya syaitan tadi ni, yang syaitan dekat langit-langit tadi, dia pas tu yang dia tunjuk jari-jari tadi tu. Lepas satu-satu, dia lepas dia paskan maklumat tadi, akhirnya ada syaitan yang dekat bawah kat muka bumi tu, dia panggil syaitan di kalangan manusia yang mereka ini sangat memerlukan maklumat berita dari langit. Siapa dia? Dukun, bomo, tukang sihir. Nanti saya akan ceritakan. Lagi saya akan cerita. Sebab tu nanti kita akan sebut ada Tok Bomo ni, kita kata, betul lah dia cakap tu. Macam mana dia tahu? Nanti kita akan sebut. Dia kaitan dengan berita tadi tu. Okey, jelas kan? Tapi, kenapa boleh sampai dekat tukang sihir pula? Kan tadi ada bintang yang digunakan untuk merejam mereka. Lagi saya akan sambung maklumat tu. Okey, kita akan baca balik hadis ni. Tapi kita dah tahu dah. Kita dah dapat sedikit maklumat tambahan. Kenapa syaitan-syaitan tu dia nak mencuri dengar berita dari langit. Rupa-rupanya, kita ceritalah bagi habis kan? Betul tak? Kan? Kita ceritalah bagi habis. Supaya kita tak tertinggal. Maknanya dulu, syaitan-syaitan ni, mereka akan bawa maklumat tu, kan kalau kita belajar tadi tu, mereka dulu mereka boleh dengar berita langit. Kita sampai. Tapi apabila Nabi diutuskan, mereka akan dilontar dengan apa? Dengan tahi bintang tadi. Okay. Kalau kat situ, okey. Lepas tu kita baca lagi. Apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, ada kalanya ia telah ditimpa tahi bintang sebelum ia sempat menyampaikan. Maknanya Nabi kata, sebelum berita yang mereka dengar curi itu, mereka dengar berjaya dengar curi tadi, kan? Sebelum dia nak paskan kepada satu lagi syaitan lain, mereka telah rujum tu yang ayat 5 tadi tu. Mereka akan direjam dengan tahi bintang tadi sebelum dia sempat nak sampaikan. Tapi Nabi kata, dan ada kalanya ia sempat sampaikan maklumat itu sebelum dia terkena dengan tahi bintang. Faham tak? Maknanya ada yang Allah izinkan terlepas
maklumat dari langit tu dapat dipaskan. Kalau macam kita kalau kita nak pas dekat WhatsApp tu, kita nak tekan butang share tu, sebelum tekan butang share tu dah kena lempar dengan tarik bintang. Contoh bagi faham. Tapi ada yang sempat share tu, pop dah sempat tekan dah, baru tarik bintang kena. Maknanya dia dah sampai. Jadi berita yang sempat disampaikan tu, kata Nabi SAW, ia berdusta dengan 100 kedustaan. Ia berdusta dengan 100 kedustaan. Maksud dia, satu berita yang mereka dapat tu, okey, berita dari langit benar tak benar? Berita dari langit tentulah benar. Sebab berita kan dari Allah. Kan Allah sampaikan kepada para malaikat. Malaikat sampaikan kepada malaikat-malaikat. Jadi berita yang mereka curi dengar tu memang benar. Tapi berita yang mereka yang benar tadi tu, mereka tambah. Mereka top up dengan berita-berita lain dengan 100 penipuan. Maka dikatakan, dikatakan ni maksudnya berita yang dusta, yang satu betul, mereka tambah yang 100 kedustaan tadi tu telah disampaikan kepada siapa? Telah disampaikan kepada tukang sihir dan dukun. Ni orang-orang yang beramal. Jadi saya akan sebut, apa nama dukun bomo yang ada di zaman Nabi SAW. Jadi mereka ni, yang jin-jin tadi tu, mereka sampaikan maklumat tu kepada bomo-bomo, dukun-dukun, tok pawang lah, apalah nama dia, tukang sihir. Waktu dia sampaikan berita dekat tukang sihir tu, tukang sihir tu dia dapat ada yang benar itulah berita dari langit tu. Tapi 100 daripadanya itu benda yang tak benar. Okey, lepas tu tukang sihir ni pun orang jumpa dia, bomo ni jumpa, ada orang jumpa tok bomo nak cari barang hilang dan sebagainya. Maka orang tu kata, bukankah telah dikatakan kepada kita hal ini, begini dan begini? Maka kata Nabi, maka dia, iaitu tukang sihir, tok bomo yang pawang, orang pergi jumpa mereka ni pun dibenarkan, dipercayai kerana kalimah yang didengar dari langit. Faham tak maksudnya? Maksudnya, bomo, pawang, dukun, kan, ahli sihir yang ada orang jumpa dia ke nak berubat ke nak tanya masalah ke apa-apa kan, maka bomo ni, orang yang jumpa dia kata, hebat tok bomo ni, hebat tok pawang ni, dia boleh tahu aku duduk kat mana, dia boleh tahu minggu lepas aku buat apa, dia boleh tahu. Yang dia tahu tu memang benar berita langit yang dicuri. Maknanya kalau bomo tu bagi 100 maklumat, satu tu pasti akan benar. Sebab berita tu diambil dari langit. Tetapi yang selebihnya itu, yang banyaknya adalah tidak benar. Tetapi orang yang pergi jumpa bomo, mereka akan kata mereka terpedaya dengan benda yang benar. Dah faham tak? Tadi tu Nabi kata apa? Maka dia, ahli sihir ataupun dukun tu pun dibenarkan, dipercayai kerana kalimah yang didengarnya dari langit. Tapi yang banyak tu tak benar. Jalan. Okay, nak kuatkan lagi maklumat ni, saya sokongkan dengan hadis Nabi yang lain. Okey. Ni di sini. Kita baca hadis ni riwayat Bukhari. Okey, ni ada kaitan dengan kita nak kuatkan maklumat tadi kan. Okey. Lepas tu Nabi larang jumpa tok bomo, dukun dan sebagainya. Ada sebab. Okey. Kita baca hadis yang ini adalah nota hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata sa'ala an-nasun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhani. Para sahabat Nabi SAW telah bertanya kepada Nabi tentang para dukun. Orang Melayu ni banyaklah istilah dia kan. Okay, nanti kita akan sebut dukun tu apa, peramal ni apa, feng shui tu apa. Kita akan sebutkan. Okey. Lalu baginda SAW pun mengatakan, Nabi kata apa? Innahum laisu bisyai'in. Nabi kata, dukun tu tak boleh percaya apa-apalah. Mereka tu tak ada apa-apa pun. Kata Nabi.
Tapi ada orang pergi jumpa bomoh kata, kau tak tahu, dia tu hebat tau. Dia boleh tahu aku hari semalam buat apa. Dia tak. Tapi ada orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, Tuhan ni macam mana? Macam mana dengan para dukun ni? Tok bomoh ni? Nabi kata, abaikanlah dia, tak ada apa-apa pun mereka ni. Tapi sahabat jawab apa? Tengok sahabat kata. Dia kata, fa'innahum yuhaddithuna bisyai'in yakunu haqqan. Mereka kata apa? Sahabat kata apa? Mereka mengatakan sesuatu ada kalanya benar. Tengok tak para sahabat? Sahabat kata apa? Tapi Rasulullah, ada yang disebut tu betul Rasulullah. Dia macam kita lah. Kan? Sampai je kat rumah Tok Bomoh. Saya tahu puan datang ni nak buat apa. Saya tahu pada masalah apa ni. Kan? Maka para sahabat tanya kepada Nabi. Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuhal jinniyyu. Nabi kata kalimah yang benar tu adalah bahagian kebenaran yang dicuri oleh jin. Maknanya yang dukun tu cakap benar, itu memang benar berita yang curi dari langit. Tetapi Nabi kata apa? Fayaqdhifuha fi udhun waliyhi. Berita yang benar yang para jin curi dari langit tadi tu dibisikkan ke telinga walinya. Walinya tu maksudnya pembantu-pembantu syaitan di kalangan jin yang ada pada syaitan manusia tu. Yang Tok Bomoh tu dipanggil syaitan manusia lah. Tok Pawang tu syaitan manusia lah. Jadi syaitan-syaitan yang di langit yang dia curi berita dari langit tadi tu, yang sempat dia ambil maklumat tadi tu, maka dia sampaikan kepada orang yang di bawahnya. Dia Nabi panggil kepada telinga walinya, pembantu kepada syaitan-syaitan di kalangan jin. Lepas tu Nabi kata apa? Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbatin. Maka mereka ni iaitu jin-jin tadi yang sampaikan maklumat tu pada tukang sihir ke Tok Bomoh tadi, mereka menambah-nambah dengan 100 kedustaan. Tak faham tak? Satu yang betul, banyak yang tak betul. Tetapi orang boleh cari juga Tok Bomoh tu. Sebab apa? Sebab dia terpedaya dengan satu yang betul. Itulah cara Tok Bomoh. Itulah cara orang yang tukang ramal. Tetapi yang banyak dia cakap tu, Nabi Tituk tu adalah titik. Jelas tak hadir ni? Okey. Ni kena percaya pada Nabi SAW. Okey. Nak kuatkan lagi maklumat ni. Okey, kita ambil ayat Quran pula. Nah, tengok dalam surah Syu'ara. Ayat 222 sampai 223. Kita nak kukuhkan lagi maklumat. Ya ke syaitan tu dia sampaikan kepada manusia yang ada di bumi ni? Okay, kita tengok surah Syu'ara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okay. Surah Syu'ara ni, Allah Ta'ala cerita. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Maukah aku ceritakan kepada kamu kepada siapa para syaitan tu selalu turun? Faham tak? Okay. Ayat ni, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini, surah Syu'ara, untuk Allah Ta'ala nak membersihkan nama Nabi. Sebab orang tuduh Nabi ni dukun lah, Nabi ni ahli sihir lah dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala bagi tahu hakikat sebenarnya. Syaitan-syaitan ni dia buat kerja apa? Maka Allah katalah, hampa nak tahu tak? Syaitan-syaitan tu kalau dia turun dekat siapa? Dia pergi cari siapa? Maka ayat 22 kata, tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka, iaitu para syaitan-syaitan ni, selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Pendusta ni orang yang kuat menipu lah. Yang mereka ni menipu ini, mereka adalah orang yang berdosa. Siapa dia dekat sini? Itulah. Bomoh, pawang, dukun. Jadi syaitan-syaitan tu,
waktu dia dapat curi berita tu, dia akan cari apa? Dia paskan dekat dukun-dukun kat bawah ni. Yang Allah kata dukun pawang ni, mereka Allah kata dia adalah afakin atim, pendusta yang berdosa. Yang mereka ni yulquna sama' wa aktsaruhum kadhibun. Yang mendengar bersungguh-sungguh, sedangkan kebanyakan beritanya adalah tipu. Allah bagi tahu. Waktu jangan percaya bomoh ni. Waktu saya pun kadang-kadang susah nak cakap dengan orang. Kata, tak ustaz dia cakap benda betul. Itulah kalau dia mengaji, yang betul tu betul lah. Tapi yang lain-lain tu tak betul. Ni kebanyakannya kata Allah, beritanya dusta. Jadi Tok Bomo ni, macam dia tahu. Itu nanti kita betul kita kena belajar yang pasal Qorin sikit. Pasal Qorin kita ni kan ada jin. Tanya jin kita Qorin tu. Tanya, Yusof ni minggu lepas dia pergi mana? Dia pergi mana? Contoh. Dia beritahu bla 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 bla. Jadi kita pun sampai pergi jumpa ni Tok Bomo ni ke. Saya ni datang jauh ni ada hajat yang besar ni. Saya ada masalah ni. Tok Bomo beritahu. Okey, kita tahu handa ada masalah kat tempat kerja kan. Kita pun macam mana Bomo tahu? Itu dia kata berita. Kita faham kan? Jadi kita dah jelas kat sini. Kenapa syaitan itu Allah nak rejam dia dengan bintang-bintang? Kerana mereka ini sentiasa berusaha untuk mencuri berita-berita wahyu di langit dan tetapi sejak Nabi SAW Allah bangkitkan, mereka tidak sebebas sewenang-wenangnya boleh mendengar berita dari langit. Sebab apa? Sebab Allah telah jadikan adanya bintang-bintang tadi. Okey, kita ambil ayat lain lagi untuk kukuhkan lagi maklumat ni. Okey. Kita tengok apa ulatan Ibnu Katsir. Ni saya ambil, saya nak kuatkan lagi maklumat. Tengok Ibnu Katsir pula kata apa. Ibnu Katsir ketika dia ulas tentang ayat pencurian berita langit ni, dia kata macam ni. Dia kata kenapa Allah Ta'ala jadikan tahi bintang tadi ni? Kan kenapa bintang tu Allah ciptakan untuk merejam syaitan? Dia kata agar mereka tidak sampai ke tempat tinggi iaitu langit, dan para malaikat yang ada di langit itu mereka sentiasa membicarakan apa yang diwahyukan oleh Allah seperti syariat dan takdir-takdir ini. Itu yang kita sebut dalam hadis tadi tu. Kita sebut dulu hadis tadi. Kan para malaikat bertanya, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala suruh apa? Jadi waktu bercakap pula, ada pencuri dengar. Daripada siapa? Daripada syaitan. Okay. Lepas tu tengok Ibnu Katsir dia ulas apa? Dia ulas lagi, dia kata, Dia ulas, dia kata apa? Dia kata syaitan yang mencuri berita itu, kalimah yang didengar dari langit tu dia buat apa? Dia sampaikan kepada syaitan yang ada di bawahnya, dan syaitan ni pula sampaikan pula kepada syaitan yang lain yang ada di bawahnya lagi. Kadang-kadang syaitan itu disambab dengan api daripada tahi bintang itu sebelum dia dapat sampaikan, dan kadang-kadang dia dapat menyampaikan atas takdir Allah sebelum terkena sambaran api itu lalu dia menyampaikan kepada dukun. Ini sama seperti hadis tadi. Lepas tu saya baca hadis dulu, baru saya baca kepada pendapat. Jadi Imam Ibnu Katsir ni dia merujuk kepada hadis tadi. Faham tuan-puan? Dia nak curi berita apa? Kenapa mereka nak direjam? Rupa-rupanya mereka nak curi berita apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para malaikat. Tapi kalau mereka nak curi, Allah buat apa? Allah kata, Allah menyebutkan apa tu? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Okey, nak faham lagi, nak bagi kukuh supaya lepas ni ayat tu boleh ingat. Kan, baca ayat 5 tu, teringat kisah belajar malam tu. Hebatnya Allah Ta'ala ni. Rupa-rupanya alam di langit tu kerajaan Allah Ta'ala. Allah jaga wahyu-wahyu di langit ni.
nasib kita, takdir kita tentang perempuan. Itu yang kita dah ulas ayat pertama tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kaitkan dengan takdir. Okey, kita tengok ayat lain ya. Pendek je, mudah je. Saya tak mau ulas panjang lebar. Cuma kita tengok surah Al-Hijr lah. Okey, kalau kita tengok dekat ayat lain nak menyokong surah jin tadi, kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat 16 sampai ayat 18. Muka surat 263. Kita tengok dekat sini. Ini ada ayat dia lah. Samalah macam ayat tadi tu. Allah kata walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa dayyannaha lin-nazirin. Allah kata dan sesungguhnya kami telah jadikan di langit bintang-bintang. Buruja di sini, sekejap ya. Okey, perkataan buruja di sini dia sama macam perkataan kawakib lah, kita ambil mudah di bintang. Ya Allah kata wadayyannaha lin-nazirin. Kami hiasi langit tu bagi orang yang lihatnya. Ini sama macam ayat nombor 5 surah Al-Mulk kan. Kita baca makna dia. Lepas tu Allah mengatakan wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami pelihara urusan langit tu daripada setiap syaitan yang direjam. Kenapa Allah nak pelihara dia? Isu yang kita belajar tadi itulah. Lepas tu Allah kata illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Shihabun ni lah sifat gelaran lain bagi bintang tadi. Sifat dia apa? Sebagai shihabun. Kecuali dekat sini bahasa kita mudah, sebenarnya illa kat sini dia sebenarnya maksud tetapi sebenarnya. Tetapi Allah kata kalau macam ni. Nampak tak ayat ni? Ayat ni kata kami jadikan di langit ni ada bintang-bintang. Betul? Bintang-bintang tu kami hiasi langit tu dengan bintang-bintang tu supaya orang nampak langit tu cantik. Lepas tu Allah kata kami jaga langit tu, kami jaga langit-langit tu daripada apa? Daripada syaitan yang direjam. Macam mana Allah Ta'ala jaga dia? Maka kalau ada syaitan yang dia mencuri dengar percakapan malaikat, maka dia akan diburu dan diikuti dengan syihabun, tahi bintang yang nyata kelihatan. Meteor tadi itulah. Okay, jelaskan ayat ni mengukuhkan lagi maklumat pada kita. Satu lagi ayat, kita tengok dekat ayat ni. Kita tengok dekat surah Saffat. Surah Saffat ayat 6 hingga ayat 10. Allah menyebutkan inna dayyanna as-sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Lepas tu Allah kata wahidhan min kulli syaitanin maridin. Dan kami telah jaganya. Nya dekat sini merujuk kepada langit-langit yang Allah cipta tadi tu. Daripada setiap syaitan yang maridin, yang keras kepala, yang derhaka pada Allah. La yatamna'una ilal mala'il a'la. Mereka ni siapa? Yang mereka ni syaitan lah. Okay? Syaitan-syaitan tu tidak akan dapat mendengar percakapan para malaikat wa yuqdhafuna min kulli janib, dan mereka direjam dari segala arah. Dilempar, yuqdhafu ni dilempar mereka dari segala arah. Dengan apa? Ayat berikutnya bagi tahu jawapan dia. Okey, samalah seperti mana yang telah kita belajar tadi. Okey, kalau orang tanya, syihabun ni apa? Kita dah kata syihabun adalah panggilan khusus pada bintang yang Allah ciptakan tadi tu. Dalam ni terjemahan ditulis tahi bintang lah. Okey, kita tengok apa ulasan para ulama. Okey, dalam kamus Quran, dalam mufradat, Syekh Al-Gharib Al-Asfahani rahimahullah mengatakan syihab ni apa? Dia kata asy-syihamu, dia kata asy-syu'alatu syati'atu minan nar al-mawqudah wa minal 'aridi fil jawi. Asy-syihab dia kata ialah lidah api yang terhambur
dari api yang menyala atau dari benda di udara. Maknanya apa dekat sini? Maknanya taib bintang lah. Dalam istilah kita meteor lah. Tapi Allah je yang mengetahui macam mana. Maknanya daripada bintang tu akan keluar api daripadanya. Yang digunakan untuk apa? Rujumu lisyayatin. Ni Syihab kan? Apa makna saqib? Saqib ni sebab Allah kata tadi kan, dekat bintang tu saqibun. Saqibun ni adalah bintang, taib bintang yang digunakan untuk merejam syaitan tu, sifat dia saqibun. Apa tu saqib? Saqib ni adalah sesuatu yang berkilau, sebab dia api kan, cahaya kan, yang cahayanya menebus sesuatu yang kena. Maksudnya bintang yang digelarkan oleh Allah dengan nama Syihab, yang Syihab itu kalau digunakan pasti akan tembus. Maknanya tahi bintang tu, sifat dia tu kalau digunakan untuk direjam kepada syaitan, kalau kena syaitan itu, sifatnya adalah thaqibun. Dia akan menembus kena pada syaitan tersebut. Dia punya ketajaman dia pada sifatnya apa tu? Sifatnya syihabun tadi tu. Okey. Kemudian kita dah okey, kita dapat dah maklumat ni, tapi kita tak sempat nak habiskan ayat ni juga sebenarnya. Okey. Saya sebab kita pun dah 10.40 kan. Tadi kita mula setengah suku. Okey. Sebab saya mungkin nak jawab mana-mana persoalan yang ada. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar tentang istilah bomoh, istilah tukang ramal, pawang, dukun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil apa? Ni 3 istilah. Ni ada 3 jenis. Orang suka buat feng shui tu kat mana? Orang yang suka meramal-ramal tu dekat mana? Ni kita akan belajar pada minggu depan. Di zaman Nabi SAW ada 3. Kadang-kadang orang tu dipanggil Al-Munajjim. Kadang-kadang orang tu dipanggil Al-Arrafu. Kadang-kadang dipanggil Al-Kahin. So apa beza 3 ni? Baca terlebih dahulu di dalam nota. Minggu depan kita akan ulang semula ayat nombor 5 ulatannya. Lepas tu kita akan habiskan ayat yang kelima, terus masuk kepada ayat yang ke-6. Ya, jadi saya minta maaf tak sempat nak habiskan ayat 5. Namun begitu sekurang-kurangnya malam ni kita dapat mengetahui cerita di langit. Kan? Sebab ayat tu kita baca ayat 5 tu apa dia? Kita dapat dah maklumat ayat ni. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kita dapat maklumatnya ayat. Dan telah dijadikannya sebagai rejaman untuk syaitan-syaitan. Dapat dah kita jawapan. Rupa-rupanya syaitan ni sentiasa nak mencuri dengar berita wahyu dari langit yang Allah telah sampaikan kepada malaikat-malaikat. Ada yang tak sempat nak sampaikan, dia dah terkena rujuman. Ada yang sempat menyampaikan sebelum terkena rujuman. Lepas tu, mereka telah sampaikan maklumat-maklumat itu kepada orang-orang yang ada di bumi itu. Jadi minggu depan kita akan belajar. Siapa di zaman Nabi yang dapat berita yang dicuri dengar daripada langit? Sambung ya pada minggu hadapan insya-Allah. Sekejap saya tengok ada soalan apa saya nak jawab. Sekejap. Okey. Soalan. Taib bintang tu Ashraq ke meteor? Okey, yang ni saya minta maaf tuan-tuan, istilah tu ya. Kalau saya salah tolong betulkan ya. Sama ada dipanggil asteroid ke apa nak sebut, maafkan saya bukan bidang sains
ataupun meteor. Sebab tapi kalau tengok pada kamus ya, dia macam ni. Cara dia kalau tengok pada kamus dewan. Okey, kalau tengok pada kamus dewan, perkataan tahi bintang ni nama lain dia adalah meteor. Tapi adakah meteor tu sama macam asteroid tu saya tak tahu. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau kita salah tolong betulkan ni. Saya minta maaf banyak-banyak ya bagi siapa yang belajar kosmologi ke, dia belajar tentang bab-bab di langit ni. Kalau saya salah tolong betulkan. Apa istilah yang tepat dia. Tapi dalam terjemahan kita di terjemahan tahi bintang kan. Siapa boleh bantu saya dalam terjemahan tuan-tuan diterjemah apa? Yang Shihabun tu. Yang Shihabun dalam surah yang dekat dalam surah Al-Hijr ke dalam surah Safat tu diterjemah apa tuan-puan? Shihabun tu. Ni Shihabun diterjemah apa? Siapa di Quran terjemahan? Boleh bantu saya tak tengokkan Shihabun ni apa? Dekat terjemahan tu. Kalau terjemahan dia, kalau diterjemah tahi bintang, kalau buka dalam kamus dewan, tahi bintang tu dia terjemah dia bukan dah kamus dewan dalam kamus pelajar kot. Dia terjemah dia. Jadi kalau saya salah tolong betulkan dia. Tapi yang pasti dia memang dari bintang. Dia memang api yang digunakan untuk menebusi syaitan-syaitan yang nak direjam tadi memang daripada bintang. Cuma istilah dari bintang tu, saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tersalah sebut ya. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi dia memang dari bintang. Kenapa dia kata tahi bintang? Kerana bukan bintang tu ambil terus hilang bintang tu. Sebab bintang tu dia tetap ada. Sebab Allah ciptakan dia untuk menghiasi bumi. Cuma apa dia katakan dekat bintang tu? Itu yang para ulama tafsir ulas tu. Adakah bintang tu dia ambil? Itu ada perkataan tahi bintang. Jadi kalau ada siapa-siapa ada maklumat nanti tolong kongsikan. Minggu depan mungkin kita kena buat research sikit dan dapatkan maklumat ni. Ya, supaya apabila kita baca ayat 5 ni kan, kita dapat rasa kebesaran Allah. Apa yang berlaku di langit-langit. Rupanya syaitan-syaitan ni jahat ni. Syaitan ni kan. Tetapi kita ada Allah. Allah berkuasa di atas setiap segala sesuatu. Okay. Saya tengok soalan ni ada tak? Syaitan yang rejam tu mati ke tak mati Ustaz ni pun saya tak boleh jawab ni. Ya, tambah ada dia hanya dia cedera parah ke? Dia masuk ICU ke? Mati tu saya tak tahu. Saya wallahu ta'ala alam. Ya, nanti saya dapatkan saya cari maklumat tu. Okey, dalam Quran saya dia kata diterjemah sebagai api yang membelah langit. Api membelah langit. Okey, dia betul api yang membelah langit. Api yang membelah langit, betul. Tapi api yang membelah langit tu tak boleh dipisahkan daripada bintang. Kat situ dah pasti dah bintang tu. Cuma apa dari bintang? Itu istilah dia kita nak cari. Okey. Jelasan dekat situ. Sekejap saya tengok lain. Bantu saya tuan-puan, kalau saya tersalah sebut istilah tolong bantu saya. Okey, lepas tu tengok. Saya punya terjemahan nyalaan api. Betul, nyalaan api. Maka dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Macam-macam istilah. Nyalaan api, suluhan api, api membelah langit. 20 juta meteor cuba masuk ke bumi setiap hari. Jazakillahu khairan. Tapi saya tak tahu yang lain tu. Ya, yang lain tu saya istilah yang benar wallahu taala alam. Nanti kalau masing-masing tolong ambil tugasan dapatkan maklumat yang benar boleh? Ya, tolong untuk kita kongsi pada minggu hadapan. Baik, ada soalan secara verbal lah. Kita nak tanya ada soalan secara verbal. Nak kalau nak berkongsi tak mesti nyampai soalan. Mungkin kita boleh berkongsi dengan saya, dengan kawan-kawan kita yang lain. Kita sama-sama dapat maklumat. Ada tak? Ustaz nak tanya. Okey. Syaitan yang direjam tu dia akan ada, saya biasa dengar lah. Dia akan ada yang cacat. Jadi dia akan jatuh dekat hutan macam tu. Jadi yang cacat ni dia lemah. Jadi yang tu yang suka kacau manusia. Betul Ustaz? Itu saya kata tadi tu. Dia kalau perkara gaib, kan, tentu kita kena ada sandaran dia. Jadi kalau tanya pada saya, untuk jawapannya iya atau tidak, tentu kena berdasarkan kepada dalilnya. Setakat ni, Allahu alam saya tak jumpa lagi
Mana-mana nas sama ada Quran ataupun hadis Nabi SAW sebut macam tu. Tak ada lagi. Nanti boleh juga tanya kepada Ustaz Abdullah Bukhari kelas hari Isnin macam hari semalam kan, malam semalam kan, belajar pasal jin kan. Maka mungkin juga boleh lanjutkan perkara tersebut. Tapi setakat saya membaca kan tentang pasal syaitan sebagainya, saya tak jumpa lagi nas. Nas ni maksud saya sumber daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW menyebut seperti itu. Kalau Puan Syairah ada jumpa jawapan tu, nanti tolong kongsikan ya. Okey Ustaz. Allahu'alam. Baik, ada pertanyaan lain yang boleh kongsikan? Mungkin kita bukan pertanyaan lah, tapi kongsi ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, kalau yang macam panahan peti tu, dia sekali ke dengan macam sama juga macam nak untuk syaitan juga? Itu soalan tu ada yang tanya pada minggu lepas lagi. Adakah peti juga dipanggil pandangan syaitan? Nanti saya rujuk balik tentang peti tu. Sebab selalu Peti. saya dengar selalu peti yang macam nak tembak syaitan kan. Itu kita dengar lah. Tapi yang kita dengar tu Ada tak dalil sumbernya. Ya, bagus. peti? Kalau puan sebut macam tu dalil tu, betul. Sebab dia peti tu dia ada duduk dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Ar-Ra'd, surah nombor 13 tu. Tapi kalau kita baca dekat surah Ar-Ra'd, peti berbunyi, guruh berbunyi, sebenarnya itulah tanda mereka macam bertasbih pada Allah, tu betul. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'd kan. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd kan maksudnya adalah guruh kan. Okey, kalau peti tu dia panggil Al-Barqu. Al-Barqu pada ayat nombor 12 kalau kita baca ayat nombor 12 muka surat 250, kita akan dapat jawapan kenapa peti tu dia keluar. Memang kita kaitkan dengan hujan, dari sudut sains dikaitkan dengan hujan. Tapi setiap alam ni, mereka ini ada cara tersendiri. Mereka nak beribadat pada Allah, mereka nak bertasbih pada Allah, ada cara mereka sendiri. Okey, kalau kita baca dekat ayat nombor 12, Allah bagi tahu. Muka surat 250 dalam surah Ar-Ra'd. Allah mengatakan, huwallazi yurikumul barqa khawfa wa tama'a. Allah bagi tahu kepada kita, dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakut-nakutkan kamu. Daripada kilat tu kan dikaitkan dengan petir. Allah bagi tahu kepada kita. Kalau kita baca pasal buruh berbunyi ayat nombor 13, Allah mengatakan wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih, dan buruh itu bertasbih dan memujinya. Itu di antara fungsi bunyi guruh dikaitkan dengan hujan. Siapa yang ikut nama surah Ar-Ra'd tidak akan tahu. Tapi sedikit sebanyak kita dapat maklumat guruh tu cara dia berbunyi menunjukkan itulah cara dia bertasbih kepada Allah. Kalau orang nak cari maklumat semua dunia ni bertasbih pada Allah ke Ustaz, makhluk langit dan bumi? Ya, jawapan dia ya. Iaitu boleh rujuk dalam suratul Al-Isra'. Kalau kita buka dalam surah Al-Isra', dalil yang kata semua makhluk Allah ni bertasbih. Benda dekat langit, benda dekat bumi, guruh, peti, apa semua tu memang semua bertasbih. Itu kita kata kaitan dia. Tapi adakah peti tu digunakan untuk tembaknya? Kita kan dengar kan, tu peti tu tengah tembak syaitan lah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya pun tak berani nak saya tak pun saya memang tak tahu. Sebab apa saya tak tahu? Sebab memang tak mungkin saya tak jumpa nas tu ada, dalilnya ada, tapi setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Okey, jadi saya mohon maaf dan tak dapat nak bagikan, tak dapat nak memberikan jawapan dia. Tapi saya bagi jawapan dia tentang tasbih tadi. Kalau tuan nak cari, tolong catat ya. Kalau kita nak bagi jawapan pokok tasbih, awan tasbih, hujan, semua tu jawapan dia berada pada ayat nombor 44
muka surat 286 surah Al-Isra. Okey. Allah Ta'ala sebut tentang surah Al-Isra. Sekejap Okey, kita bagi surah Isra dulu. Okey, Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala kata tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Allah kata pada Al-Mu'min 44, langit yang 7, bumi yang 7, segala makhluk yang ada dekat padanya sentiasa mengucapkan tasbih bagi Allah. Tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak faham. Okey. Saya kembali kepada surah Ar-Ra'd tadi. Ada sahabat memberikan bantuan. Dia kata ayat berapa tadi tidak? Ya, dia kata pasal hari lintar tu ada ayat nombor 13. Dah, saya dah bagi tadi jawapan tadi. Tentang hari lintar tadi tu betul. Okey. Jadi jawapan spesifiknya wallahu ta'ala. Tapi kita boleh jawab apa? Kita boleh jawab seperti mana Allah bagi tahu kepada kita, ambil surah Al-Isra tadi, kita katakan petir itu dia berlaku, halilintar ke, guruh itu berbunyi, kita kata jawapannya apa? Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada ayat dalam surah Ar-Ra'd tadi tu, itu kita boleh kata. Tapi banyak makhluk ke alam ni yang semua bertasbih. Pokok bertasbih. Cuma kita je tak tahu cara ia bertasbih pada Allah SWT. Okey. Kita ada jawapan, ada soalan lain tak? Siapa-siapa yang ada bantuan bagi jawapan boleh juga. Ya Allah, dia alu-alukan sangat-sangat memberikan bantuan. Sebab saya memang tak banyak ilmu, memang tak tahu banyak benda. Bab-bab tu Jadi siapa ada mengikuti mana-mana kelas lain, kalau ada tolong kongsikan. Okey, ada lagi pertanyaan lain? Ada? Okey, kalau tak ada kita berhenti dekat sini. Saya minta jasa baik tuan-tuan perempuan baca nota yang ada pada tuan-tuan perempuan untuk persiapan bagi minggu hadapan, kerana kita nak bincang tentang tindakan selepas tadabbur pada minggu depan insya-Allah. Jadi sasaran kita pada minggu depan kita habiskan pada ayat nombor 5 dan ayat nombor 6 insya-Allah. Mohon rahmat, mohon inayah, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz.